Assalamualaikum. Kita buat video lagi kali ini. Kami baru lepas sholat isya bersama-sama. Lepas tuh saya nak kemas beg sekolah anak sekolah pagi esok. Tiba-tiba aja saya jumpa buku-buku sekolah dia. Kebetulan tiba-tiba saya dapat idea. Lepas tuh saya ajaklah Pak suami untuk berborak kejap. Oke? Tentang sekolah Indonesia dan Malaysia. Ya, jom. Ini ada orang di sebelah saya. Bang, sekolah dekat Malaysia tuh tingkatan dia tuh apa saja? Tentang sekolah okay, kita ceritakan daripada kecil lah, senang. Okay, selalunya dekat Malaysia ni sekolah rasa sama macam dekat Indonesia pun, lebih kurang umur 4 tahun dah rasa dah mula bersekolah. Cuma umur 4 tahun tu, 4-5 tahun tu kita panggil di sini pra-tadika. Maknanya kalau dekat sana TK bukan? Taman kanak-kanak? Sebelum TK tu. Playgroup lah, playgroup. Lebih kurang begitu lah. Saya tak pasti dekat sana panggil apa. Kalau kat sini 4-5 tahun tu kita sebenarnya sama je. Dia ada dia punya 4 tahun tu hanya nak masuk sekolah tu hanya suka-suka anak-anak kita main-main. Umur 5 tahun tu dia orang dah pra-tadika. Jadi dia orang buat persediaan nak masuk ke tadika umur 6 tu. Jadi kita panggil dia pra-tadika, dan kemudian bila dah pra-tadika umur 5 tahun, 6 tahun dah pastilah masuk sekolah tadika. Kita panggil tadika. Tadika tu taman didikan kanak-kanak. Jadi kalau tadika dekat sini, dekat sana TK. TK. Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak, dekat sini taman didikan kanak-kanak tadika. Sebenarnya dekat sini ada beberapa lagi nama lah. Ada yang Taska pula taman asuhan. Tapi tak apalah, kita cerita yang benda-benda common je, benda-benda yang normal, kita sedang sebut lah daripada zaman kita kecil dulu sampai ke sekarang ni. Lepas tu bang, kalau lepas tadika tu apa? Dah lepas tadika, kita masuk ke darjah 1. Kalau di sini darjah 1, dekat sana SD, sekolah dasar. Itu sekolah dia, maksudnya darjah 1 tu kita darjah 1. Kalau dekat sana kelas 1 lah, macam tu lah. Masuk darjah 1 tu kita dah panggil sekolah rendah. Sekolah rendah, sekolah rendah lah. Kalau dekat sana kita panggil sekolah dasar kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ya, sampai kelas 6. Sama juga dekat sini, sekolah rendah darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Jadi 6 tahun lah perjalanan sekolah dasar dekat sana. Sekolah dasar tu sama juga dekat sini, darjah 6, cuma sampai 6 tahun, ataupun 6 tahun lah bersekolah rendah tu. Darjah 1 umur 7 tahun sehingga ke 12 tahun. Kita lebih kurang sama lah sana dengan sini, cuma nama lah sini sekolah rendah, dan juga dekat sana SD, sekolah dasar. Cuma dekat sini sekolah rendah mungkin dululah, sekarang ni mungkin dah ada sekolah rendah kebangsaan. Sebenarnya dah lama ada dah, tapi kita lebih sebut sekarang ni sekolah rendah kebangsaan ataupun sekolah rendah lah. Sekolah rendah. Ini kita bercerita sekolah-sekolah kerajaan lagi, sekolah pemerintah. Kalau sekolah swasta tu mungkin dia orang ada sistem dia sendirilah. Tapi dia punya flow umur tu lebih kurang macam tu lah. Tapi lepas kelas 6 tu naik kan? Naik ke lain. Tapi cuma dalam waktu sekolah rendah ni, macam biasalah, bila hari sekolah umur 7, 8, 9, 10, 11 ni, setiap hujung tahun mesti ada exam hujung tahun lah, mesti ada ujian. Exam kat sini, itu mungkin ada yang 1-2 exam yang terbaru ni saya pun tak pasti sangat. Kita pun dah, mungkin zaman kita dulu lain kan. Cuma umur 6 tahun, bila umur 6 tahun, di hujung umur 6 tahun sebelum nak masuk ke sekolah yang seterusnya, kita ada UPSR. Ujian penilaian sekolah rendah kalau tak silap saya. Dan saya pun tak pasti dah sama ada lagi ke tak ada, sebab banyak sistem pendidikan di Malaysia ni dah berubah. Nama-nama dia pun dah berubah, tak macam zaman saya sekolah dan zaman sebelum lagi, zaman bapa lagi sekolah tu pun lain juga kan. Cuma
kalau andai kata sistem tu masih lagi berjalan sama lebih kurang sekarang ni, selepas UPSR tu, mana-mana yang pelajar-pelajar yang cemerlang, keputusan baik semua, kerajaan kita akan offer dia masuk ke asrama penuh. Maksudnya dia, kalau macam sistem pendidikan Malaysia ni, kalau anak-anak yang bagus, kita masukkan dia ke tempat-tempat yang sepatutnya dia pergi, ataupun di kelas-kelas yang bagus. Yang mana-mana yang kurang bagus, kurang lambat sikit dia punya perjalanan sekolah dia semua, kita akan teruskan lagi lah, dan dia akan dia akan macam dekat Malaysia, sistem pendidikan dia memang betul-betul daripada kecil sampai ke besar memang dijaga betul-betul. Sebab yalah, maklumlah, anak-anak ni kan generasi masa depan, bakal pemimpin nanti. Jadi kita kena jaga mereka-mereka daripada kecil lah. Jadi sebab tu daripada kecil lagi dah ada exam ataupun apa tadi, ujian yang agak besar yang mencabar dia orang tu. Mana yang bagus boleh ketengahkan yang bagus, mana yang tak bagus tu kita boleh baguskan dia lagi. Jangan terlalu campur sangat bagus yang tak bagus ni, nanti lagi kat dia orang down. Okey, jadi kita pisah-pisahkan, bukan pisah sebab dia bagus tak bagus, sebab nak yang tak bagus ni nak lebih bagus lagi. Itu kalau dapat tak sama penuh lah. Kalau tak dapat dan tak nak pun tak apa, boleh terus pergi melangkah ke sekolah yang seterusnya. Oke, lepas tu kan tadi sekolah rendah, sekolah SD ya. Lepas tu apa? Okey, dah lepas sekolah rendah yang macam saya cakap tadi dah. Okey, dah lepas sekolah rendah, terus ke umur 13 tahun. 13 tahun kita masuk sekolah menengah. Okey, sekolah menengah ni umur 13 sehingga ke 17. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Betul lah? 13 hingga 17. Kalau kat sana sekolah menengah apa dia? Sekolah, enggak, habis SD di sana tuh SMP. SMP, bermakna SMP tu umur 13. 13, 14, 15. 15. Terus lepas SMP, SMA. SMA tuh 16, 17, 18. Mungkin dekat sana tu dia buat sistem dia macam tu lah. Kalau dekat sini kita lebih kepada sekolah tu sama, cuma dia ada exam yang besar. Jadi selepas exam yang besar tu, kita akan kenal pasti mana pelajar-pelajar yang bagus, serap pergi ke tempat yang bagus. Macam tu. Sama lah, ulangan mungkin ya namanya, yang ulangan. Saya tak pastilah apa maksud ulangan tu. Tapi dia macam tu lah, dia tingkatan 1. Okey, bermakna kalau umur 13 tu dah panggil tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Bermakna sama macam SD tu lah. Dia kelas-kelas macam kita. Kalau sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Kalau sekolah menengah, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Okey. Jadi dah lepas umur 13 tahun, bermakna dah tingkatan 1. Dah umur 12 tahun, 14 tahun, tingkatan 2. Umur 13 tahun, umur 15 tahun, umur 15 tahun, dah umur 15 tahun. Betul 15 tingkatan. Sorry. Wah, tingkatan 15. Belum makan. Okey. Apa ni? 15 tahun, umur 15 tahun, tingkatan 3. Tingkatan 3, umur 15 tahun. Okey, dekat situ sama juga seperti yang tadi UPSR tadi tu. Yalah, ujian 3, betul-betul lah. Ada tengah-tengah tu ujian dia. Macam contoh, zaman saya dulu PMR. Sekarang ni kalau tak silap saya PT3 kalau tak silap saya. Sama lah, pun sana berubah juga. Kita pun dah lama dah tak ambil. Lebih kurang ujian lah macam tu lah. Lepas tu anak-anak pun masih kecil lagi. Jadi kita tak bukan tak tahu, maksudnya kita tak ambil tahu lebih detail lagi hal-hal sekolah sekarang ni kan. Okey, mungkin sekarang ni jadi PT3 lah. Okey, jadi umur 15 tahun ni mereka akan ambil exam besar lagi. Okey, dan selepas exam, kalau andai kata mereka bagus dalam segi akademik mereka, result mereka baik dan semua, okey, mereka akan mungkin dipilih lagi untuk masuk sekolah menengah teknik, politeknik dan sebagainya lah. Kuliah lah, dia macam kuliah, tapi bukan universiti. Bukan universiti, bukan college.
Dia ni sekolah menengah teknik tu saya cakap tadi, dekat Malaysia ni banyak sistem dia. Kita bila sekolah biarkan dia teratur sekolah, tapi bila ada exam mana yang bagus-bagus, yang result bagus-bagus ni cepat-cepat ni mungkin kerajaan bagi peluang untuk pergi lebih ke depan lagi. Okey, sekolah menengah teknik tu pula bila dah masuk sekolah menengah teknik tu sekolah berasrama lagi. Bermaksud sekolah tu tak boleh balik lah. Macam tadi UPSR tadi tu kena duduk dalam asrama tu. Macam contohnya baliknya mungkin cuti hujung minggu kalau dekat rumah lah. Kalau tak dekat rumah tu mungkin kena tunggu. Tapi biasanya umur 15 ni parents masih ambil lagi lah. Kalau dah besar sikit tu boleh dah balik 3 bulan sekali, ataupun balik kalau ada cuti-cuti hari raya ke kan. Kalau ada Malaysia ni memang banyak cuti. Kalau diikutkan kita punya ASEAN ni, Malaysia lah yang paling tertinggi sekali lebih kurang cuti. Berapa hari? Lebih kurang kalau tak silap saya ada 50 hari setahun cuti. Sebab dekat Malaysia ni selain daripada cuti-cuti yang wajib, contoh cuti tahun baru, kongsi facai, hari raya, Deepavali. Sebab dekat Malaysia ni ada banyak kaum, dan juga kita dekat sini pun ada yang lain-lain lah selain daripada Merdeka. Lepas tu kita ada cuti peristiwa. Maksudnya tadi kalau yang cuti perayaan tu macam biasalah, hari Wesak ke apa benda tu cuti biasa. Cuti perayaan ni ada cuti internasional apa ya? Waisak tu. Di Indonesia pun ada juga. Cuti nasional Islam. Saya pastilah kalau Maulid Nabi adalah. Maulid Nabi adalah. Okey, lepas tu dia ada cuti peristiwa dan cuti ulang tahun keputaan. Kita banyak raja dekat sini. Jadi setiap negeri tu raja. Tapi contoh kalau kami ni tinggal di kawasan Negeri Sembilan, contoh Raja Negeri Sembilan hari ni hari keputaan. Hari keputaan ni lebih kurang macam ulang tahun ada jadi dia lah. Okey, bermaksud Negeri Sembilan saja cuti. Negeri lain dia tak cuti lah, kecuali yang di Pertuan Agong lah, yang King nombor 1, yang Raja Besar Agong nombor 1 tu, itu satu Malaysia lah. Itu baru macam tu. Belum lagi contohlah Malaysia lawan bola final lah contoh Malaysia lawan Indonesia final Piala AFF contoh macam tu kan. Bola Malaysia juara, confirm besok cuti. Dia cuti peristiwa. Itu yang sekolah, yang kerja semua cuti. Dia bagi cuti memang untuk bagi penghormatan sebab tapi tengok juga sukan-sukan tu. Kalau sukan bola, tapi kalau main setakat lumba lari ya tak adalah. Dia kena ada sukan-sukan yang main, yang besar, yang kira besar lah cuti peristiwa. Jadi semua sekali overall dalam 50 hari lah. Di antara rasa kalau tak silap nombor 1 kot yang paling banyak cuti dekat tapi macam mana sekalipun sistem pembelajaran dekat Malaysia ni adalah dia punya pro and kontra dia. Dan kita banyak cuti tapi ada juga kita cover kan. Dan itu boleh masuk lagi cuti sekolah, cuti semester kan. Cuti semester kalau tak silap saya setahun ada 3 kali kot. Tapi itu 50 tu hitungan cuti sekolah tak? Kalau tak silap saya masuk sekali kot. Masuk sekali lah kot. Okey. Tapi bukan saya rasa tak masuk sebab itu hanya cuti umum. Cuti sekolah lain. Cuti sekolah ni macam contohnya cuti yang paling lama sekali hujung tahun lah. Hujung tahun saya rasa 2 bulan kot. 2 bulan. Sebelum nak masuk ke tahun depan tu dekat-dekat 2 bulan lah. Ya tu lah mau tanya. Kenaikan sekolah tu setiap apa? Kenaikan macam mana? Misalkan darjah 1 naik kelas 2, naik kelas 3 itu setiap setahun lah. Setiap setahun. Setiap tahun. Dan kalau Indonesia kan Juni-Juli itu pasti kenaikan kelas namanya. Dekat sini selalu hujung tahun lah. Contohlah kalau kita masuk 1 Januari, bermaksud 1 Januari tahun depan tu dia kena tukar darjah 1. Jadi per akhir tahun dia lah. Dia ikut tahun. Walaupun umur budak tu belum birthday ke, tapi dia ikut tahun lah. Selepas 1, lepas tahun naik 2, lepas tahun naik 3. Macam tu lah. Okey, tadi kita dah berhenti ke PMR tadi PT3 umur 15 tadi. Jadi kalau anda kata yang mana yang layak tu boleh pergi ke asrama. Di dalam sekolah menengah teknik tu mungkin berbeza sedikit lah dia punya belajar daripada sekolah kerajaan ni. Sekolah biasa ni lah. Okey, mungkin dekat sana tu dia ada kos-kos dia. Contoh dekat situ dia ajar ada yang kalau ambil F&B macam food and beverage catering,
dia ajar buat kek, dia ada yang lain lah. Kalau yang minat Di sekolah lah itu. Di sekolah. Cuma bukan kursus lah. dia bukan kursus, dia sekolah, tapi cuma dia ada ekstra. Dia ada ekstra ikut minat budak-budak ni. Dia macam tu lah. Okey, macam dulu zaman-zaman saya sekolah dulu tu sains komputer. Manalah waktu itu komputer internet dah mula keluar. Jadi sekarang ni rasa orang budak-budak ni dah tak banyak sangat lah dia minat sangat dengan karangan tu. Dia orang lebih minat ke arah-arah yang nak jadi engineer, nak jadi catering, nak buat roti, nak buat kek, apa lagi, nak berkebun, peladangan dan sebagainya lah. Situ macam tu sistem. Mungkin yang saya cakap ni mungkin ada yang dah tak berlaku lagi atau tukar sistem dan sebagainya, tapi overall lebih kurang. Sebab saya cerita ni ikut pengalaman saya sekolah dulu kan. Kita sekolah dah lama dulu, tapi lebih kurang lah. Kalau dia ada pertukaran sekarang pun mungkin pertukaran dia sikit lah, sikit-sikit lah begitu. Okey, selepas pada itu yang mana berjaya lah, yang mana tak berjaya tu teruskan lagi sekolah menengah. Okay, sampai ke umur tadi 15, 16. 16 tingkatan 4 lah. Itu maintain lah. Lepas tu tingkatan 5. Bila tingkatan 5 adalah tahun terakhir kita bersekolah. Kalau andai kata normal lah, sebenarnya ada lagi. Tapi cuma kalau andai kata yang terakhir, kalau andai kata kita kurang pandai, kurang bijak dan sebagainya kan, ada yang terakhir adalah umur 17 tahun. Kemudian masuk umur 17 tahun tu di hujung tahun kita ada selalunya peperiksaan ini selalunya berlaku waktu orang dah cuti sekolah, periksa tu jalan. Okey, adalah SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Sijil ini, exam ini sangat-sangat penting untuk rakyat Malaysia lah. Sebab ada setengah-setengah tempat tak diterima bekerja sebab tak ada sijil ni. Dia apa tu? Walaupun dia tak berjaya. Itu untuk ujian terakhir sekolah kan? Ikut dari sistem lah sebenarnya. Lepas tu ada tingkatan 6 ada, kita ada STPM dan sebagainya. Tapi saya tak boleh nak cerita detail-detail pasal tu kan. Saya pun tak takut tersalah apa-apa. Ini kita cerita sekolah normal dulu. Daripada sekolah tadika tadi, sekolah rendah, sekolah menengah. Kemudian adalah lagi lain-lain sebelum kita nak melangkah ke universiti. Kalau di sana apa? Universitas. Universitas dekat sini university, campus. Kalau kat sini campus. Kat sini kampus. Campus dong. Campus baby. Okay, alright. So ini kita cerita yang common, yang normal, okey. Jadi sampai umur 17 tahun ada belajar macam biasa, cuma di hujung tahun ada SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Ini dekat sinilah sangat-sangat penting. Kalau boleh jangan demam masa ni. Kalau boleh jangan tak datang masa ni. Kalau boleh sebenarnya boleh lagi ambil paper, tapi susah lah kan. Alang-alang dah senang mudah ni ambil, cubalah kalau boleh ambil exam ni. Sebab exam SPM ni walaupun lulus tak lulus, gagal, dia ada pangkat, dia ada kredit kat dalam tu. Saya tak nak cerita lebih lanjut lah. Kalau nak tengok boleh Google. Okey, kalau anda kata tak berjaya, contoh setakat itu saja dia minat belajar dan dia tak nak, yelah kan, kita anak-anak kita ni kita tak boleh nak jangka dia orang kan. Mana yang pandai tu boleh teruslah ke tingkatan 6 STPM, boleh pergi ke politeknik, lepas tu boleh pergi ke universiti dan sebagainya. Ini kita cerita normal. Okey, kalau tak nak berjaya, bermakna inilah tahun yang terakhir mereka bersekolah. Okey, bersekolah yang sekolah normal yang saya cakap ni, sekolah yang bangun pagi, yang balik tengah hari tu semua, yang balik petang. Okey, adalah tingkatan 5. Kita ambil SPM. Berjaya atau tak berjaya, sijil. Kalau di sana sijil panggil apa? Certificate. Ijazah. Tapi bukan ijazah yang dekat universiti tu kan? SMA lah, ijazah SMA. Sijil biasa je. Sijil, contoh sijil ni lepas sekolah dia bagi sijil. Macam ijazah ni selalunya dekat dalam universiti. Oh tak. Dekat sekolah tu ijazah. Ijazah lah. Cuma kalau kat sini, kalau ijazah tu dah besar tu. Ijazah tu masa kita belajar dekat universiti, kita dah habis universiti, dia bagi ijazah kat kita. Itu besar dia kata ijazah tu lah. Kalau kat sini hanya sijil. Sijil yang mengatakan kita dah habis bersekolah ataupun kita ambil SPM. Kerana kadang-kadang kat Malaysia ni kalau tak ada SPM tu, ada banyak tempat yang tak ambil kita bekerja.
Walaupun betul lah, kerja sama. walaupun kerja tu hanya kerja biasa-biasa pun nanti dia orang tak terima Nah, lah. yelah, kalau di sana ijazah terakhir SMA. Ya macam tu lebih kurang lah. Okey. Lepas itu kita cerita pasal sampai tingkatan 5 aja. Yang lebih-lebih tu ada lagi lah yang nak masuk universiti, dan lepas universiti ada yang dalam Malaysia, ada yang pergi overseas sana, nak pergi belajar luar negara. Ni kita cerita pasal cukup sampai tingkatan 5. Cuma macam saya cakap tadi, sistem pembelajaran dekat Malaysia ni dia akan cuba membantu murid yang tak berjaya, yang berjaya teruskan naik ke tingkat lain. Yang tak berjaya tu dia cuba, macam contoh macam tadi PMR tingkatan PT3 tingkatan 3 tadi. Kalau dia ada yang tak berjaya tu boleh teruskan, yang berjaya tu boleh pergi teknik, sekolah menengah teknik dan sebagainya. Kalau yang SPM ni, kalau andai kata tak berjaya, kerajaan ni ada offer satu lagi sistem seperti dia ada bagi sistem, sebenarnya banyak tapi saya sebut satu saja, giat mara. Giat mara ni sebenarnya, giat ni kita giat bekerja lah, kita giat melakukan sesuatu. Okey, ataupun mungkin ada maksud yang lain lah. Mara ni adalah satu Mara, Orang marah. M-A-R-A. Mara ni adalah satu daripada badan daripada kerajaan lah. Daripada kerajaan Malaysia ni banyak, dia ada Mara, dia ada Risda dan sebagainya. Dia ada yang di bawah kerajaan lah. Kerajaan membantu untuk pelajar, pekerja, peniaga dan sebagainya. Okey. Ni bila anda katalah budak-budak ataupun sekolah pelajar ni tak berjaya, kalau anda kata pelajar tu nak lah, kalau orang tuanya, parent dia kata nak, boleh teruskan lagi. Selepas pada itu kerajaan akan bantu. Okey, Giat Mara ni bekerja sambil belajar, dapat gaji lagi. Contoh, saya bagi contoh. Kalau belajar sambil bekerja sambil belajar. Sebab dalam lepas umur 17 dia orang dah dibenarkan bekerja. Kalau di sana zaman dulu PKL zaman saya ya. Tak tahulah kalau sekarang praktek kerja lapangan. Ya kan, mungkin rekod. Okey. Jadi sekolah tetap bekerja, kadang tergantung perusahaannya, dia mau gaji ya rezeki dia, kalau tak gaji tapi setidaknya dia ada pengalaman kerja sebelum lulus sekolah. Tapi yang macam tu mungkin dia punya harus ada perusahaannya. Ini memang betul dibuat sekolah tu daripada kerajaan buat. Tapi sambil-sambil tu contoh kita bagi orang yang minat repair motor, repair kereta, enjin lah. Kalau enjin apa dekat sana? Mesin. Repair mesin. Jadi belajar di Giat Mara tu sambil diajar, sambil itu dibuat praktikal bagaimana nak repair motor, nak repair kereta, enjin ni macam mana repair. Lepas tu nanti bila mereka dah agak pakar, mereka akan repair kereta yang betul. Mereka akan repair, mungkin dia tak repair kereta orang luar lah, mungkin dia repair yang kita pekerja-pekerja kerajaan kan ada kereta, ada van-van dia dihantar situ, jadi dia repair dan dibayar gaji. Jadi ada gaji, ada belajar. Sebab kerajaan Malaysia akan cuba selagi mereka tak umur 18, tak umur 19 tahun, kerajaan Malaysia akan cuba membantu pelajar untuk belajar sesuatu, untuk mencuba sesuatu dan ada pengalaman yang terbaru sesuatu. Tapi kalau dah lepas 18, 19, 20, itu dah terserah masing-masing lah. Masing-masing semua dah boleh bekerja pun semua kan. Jadi belum tertutup, tapi biasanya orang dah tak peduli pasal sekolah lagi lah. Dia akan terus bekerja, kerja hotel dan sebagainya. Jadi itulah sedikit tentang sekolah. Dan satu lagi uniknya juga sekolah di Malaysia ni mungkin tak ada di Indonesia, adalah di Malaysia ni kita ada berbilang bangsa, berbilang kaum. Macam kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada. Itu di sekolah tu dicampur tak? Di sekolah ada campur. Okey. Cuma mana yang nak campur-campur, dan juga kita dekat sekolah kat sini pun ada jenis kebangsaan juga. Maksudnya sekolah tu sekolah jenis kebangsaan Cina, maksudnya sekolah tu Chinese dan semua. Tapi Melayu pun boleh juga nak masuk, kalau nak juga tak ada masalah. Okey. Sekolah jenis kebangsaan India, Tamil. Okey, maksud sekolah tu semua guru-gurunya Tamil. Kalau Tamil tu orang India lah, kita daripada kat sini. India. Tapi Melayu, Cina nak masuk pun boleh, tak ada masalah. Tapi cuma dihususkan untuk Cina, India. Okey, cuma sekolah kebangsaan, sekolah biasa tu campur lah. Okey.
Jadi itu unik sebab kita dekat sini ada berbilang kaum. Kita ada ramai kaum kat sini. Macam pengalaman saya di Indonesia dulu, mungkin Indonesia juga mereka berbilang agama, tapi wajah keturunan mereka tu sama. Sama macam tu. Macam kat sini orang mana pun jadi satu lah. Jadi satu macam tu. Macam kita kat sini dia satu, tapi masalahnya bangsa kami lain. Tak Zola, dulu kan nanti kita cerita sejarah lain. Nanti kita cerita sejarah Malaysia Kalau pula di Indonesia tu kan ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeza tetap satu. Jadi mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Sumatera, Sulawesi, mau sekolah di Jakarta jadi satu, ya sama semua. Cuma kita beza bahasa aja. Sebenarnya dia juga sama, tapi memang adalah dia ada peruntukan dia tu. Ada sebab lah dia buat kenapa begitu. Tapi majoritinya akan bersekolah campur lah. Macam saya daripada kecil sampai ke besar. Kamu sekolah apa? Masuknya apa? Apa? Kamu dulu masuknya apa? Masuk apa? Sekolah tu. Maksudnya Melayu ke masuk Tak, India ke? sekolah campur. Sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Kalau kebangsaan tu campur lah. Sekolah kebangsaan yang daripada kerajaan kita bagilah. Okey, sekolah campur lah, Melayu, India, Cina, Sing, Sabah, Sarawak, Iban, Kadazan, Dayak, semua macam-macam ada. Okey. Keturunan-keturunan yang daripada Indonesia pun ada, yang mungkin orang tua dia, nenek dia dah tinggal lama di Malaysia, jadi ibu dan bapa dia dah lahir ke Malaysia, dah jadi rakyat Malaysia, jadi anak-anak mereka ni pun ada juga masuk dalam itu sekolah. Jatuhnya jadi rakyat Malaysia lah. Malaysia itu mungkin sistem yang dulu lah. Sistem sekarang ni mungkin agak ketat sikit lah. Macam tahun 80-an 90-an tu masih undang-undang ni masih walaupun ketat, tapi adalah kelepasan ni kan. Mungkin sekarang ni makin agak kesini kan makin sekarang macam saya ni ni kan pakai visa dan nggak bisa sembarangan gitu kan jadi warga negara Malaysia. Jadi harus perpanjang visa kan. Betul. Ikut paspor. Ya betul. Selalunya kalau macam suami orang Malaysia, isteri orang Indonesia, selalunya tak ada masalah lah, senang. Tapi kalau anda kata suami orang Indonesia, isteri orang Malaysia, mungkin di situ ada sedikit susah. Sedikit proses dia, tapi macam mana sekalipun tetap ada seseorang yang warga negara itu Malaysia lebih mudah duduk di sini. Tapi yang jadi masalah dia adalah orang Indonesia dan orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, yang lahir di Malaysia, itu mungkin ada sedikit lah tentang sekolah. Kita cerita pasal sekolah ni, kita tak cerita pasal sejarah hidup dia, kita tak nak cerita lah. Kita cerita pasal anak-anak dia akan bersekolah, mungkin agak sukar sedikit lah. Itu sikitlah cerita daripada tadi sekolah TK daripada tadika sampai ke sekolah menengah SMA yang standard lah, umur 17 tahun. Tapi habis itu apa? Lepas tu ada lagi STPM, ada yang study sini, study situ. Tapi kalau nak masuk kuliah tu umur berapa? Kuliah apa tu? Itu University ni rasa kalau tak silap 18 tahun ke atas. 18 tahun. Dia standard university ni, standard kalau masuk university tempatan dalam Malaysia, kalau tak silap 3 tahun kot. 3 hingga 5 tahun lah, lebih kurang macam tu. Selepas pada tu terserah dia, mereka nak sambung lagi study ke US ke, nak pergi study ke Singapura ke, nak study ke Jakarta ke, ikut dia, ambil course yang dia minat. Selalunya orang akan pergi Europe lah. Bila pergi Europe jadi doktor, dapat PhD, dapat master. Amin. Semoga Izian, amin, anak gaji saya. Besar tu. Oke, segitu saja cerita saya tentang tingkatan di Malaysia itu seperti apa, dan adalah perbezaan dengan di Indonesia, tapi lebih kurang sama juga, cuma beza nama saja. Tuh kan Pak Suami kalau udah bercakap tak boleh stop. Sebab apa? Sebab dia DJ. Yeay! Jangan lupa like and subscribe. Nama dia MC Eri. Nanti saya kasih linknya dekat bawah. Mana tahu yang nak buat kenduri kawin ke, nak buat event ke, itulah kerja dia nih. Besok kita jumpa lagi di video yang lain. Ini cuma sembang-sembang sajalah tentang sekolah-sekolah di Malaysia dan di Indonesia. Nanti kita akan apa ya Pak? Nanti Putri akan buat lagi lah video-video yang lain lagi. Dan sebelum kita nak stop ni, minta maaf lah kalau mungkin ada satu dua benda yang saya salah cakap tadi lah. Maklum lah, dah lama tak sekolah, dah tak ambil tahu sangat dah pasal perjalanan sekolah ni. Mungkin ada satu dua perkara yang dah ubah-ubah tu kan, gitu lah. Tapi
lebih kurang flow dia sama yang aku. Pokoknya nanti kita akan ceritain tentang dunia, tentang sejarah Indonesia, Malaysia, apa-apalah. Nih pakar sejarah. Nanti kita tanya-tanya lagi sama dia. Okey. Macam mana. Oke, sampai situ dulu. Okey, tapi sebelum tu macam mana sekalipun alang-alang kita cerita pasal sekolah ni, kalau kita nak baguskan generasi masa depan, jagalah anak-anak sekolah kita. Itu je saya boleh cakap lah. Sebab betul, mereka yang menjadi pemimpin yang akan datang. Jadi buat betul-betul, jaga betul-betul anak sekolah kita, bagi mereka sekolah yang bagus, pendidikan yang bagus, supaya mereka akan menjadi pemimpin yang akan datang. Nanti mana kesilapan kita yang lalu, mereka takkan ulang. Okey, setuju. Okey, macam itu saja. Assalamualaikum.